Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal qarabati wa sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat lapang masa dan kesihatan dan sihat tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu subuh secara berjemaah. Itu sebaik-baik cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur yang teramat, yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberi nafas dan juga kehidupan, duduk di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak, iaitu Ramadan yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di mana awalnya adalah rahmat turun, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun mencurah-curah ke atas semua hamba-hambanya. Di pertengahannya keampunan Allah, iaitu maghfirah, keampunan Allah turun mencurah-curah, memberikan kepada sesiapa juga yang mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas semata-mata menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharapkan ganjarannya. Manakala di akhir Ramadan, seperti mana kita duduk sekarang ini, 10 yang terakhir Ramadan ini, ganjarannya amat besar berbanding dengan pertama dan pertengahan, iaitu di dalam 10 yang terakhir ini terkandungnya Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar, iaitu malam sebarang siapa yang beribadat di dalam malam Al-Qadar ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah seolah-olah beribadah ataupun pahala ganjaran menyamai 83 tahun, 4 bulan ataupun 1000 bulan. Dan di 10 yang terakhir ini juga Allah menjanjikan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan diampunkan segala dosa-dosa mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharapkan ganjarannya bermula daripada awal Ramadan lagi, sehinggalah 10 terakhir ini mereka mempergiatkan lagi, memperkuatkan lagi atau memperbanyakkan lagi amal ibadah. Maka Allah akan memberikan keampunan sama ada dosa kecil ataupun dosa besar.
dan juga di akhir Ramadan dilepaskan hamba-hambanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini kita mendapat ganjaran seperti mana yang Allah janjikan dengan kita bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir ini. Kita pun telah berada di hujung-hujung Ramadan dan hanya beberapa hari saja lagi, 2-3 hari lagi untuk kita berpuasa. Jangan kita lepaskan peluang merebut ganjaran ini dengan jangan kita sia-siakan dengan menyibukkan perkara yang tidak ada kena-mengena, yang seperti mana kita telah lakukan pada usia-usia kita yang telah lalu, dan sibuk dengan persiapan Aidilfitri. Padahal Aidilfitri itu hanya sehari saja, sedangkan Ramadan inilah yang perlu kita titik beratkan, yang perlu kita ambil berat, kerana ganjaran keampunan Allah Subhanahu wa taala diangkat darjat kita daripada serendah-rendah darjat diangkat kepada darjat yang tertinggi disebabkan diampunkan segala dosa-dosa kita dan kembali kita kepada fitrah yang Aidilfitri, hari raya yang mengembalikan kita kepada fitrah asal kita disebabkan kita telah bersih daripada dosa-dosa sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, seperti mana hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Tidak semua orang akan mendapat Aidilfitri ini. Hari raya dari segi zahir ini semua orang boleh merayakan, tetapi Aidilfitri dari segi hakikatnya kembali kepada fitrah, seperti mana hari kita dilahirkan itu tidak semua orang yang memperolehnya, melainkan hamba-hambanya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran Lailatul Qadar dan dibersihkan dia daripada dosa sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dan dilepaskan dia daripada azab api neraka. Inilah orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapat fitrah, kembali kepada fitrah. Aidilfitri kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ataupun seperti mana fitrah, seperti mana hari lahir, seperti mana hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam 10 malam yang terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh berkat ini, ada satu anugerah, yakni ada satu kurniaan khas buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikurniakan pada umat-umat yang terdahulu, iaitu anugerah Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Lailah malam, nahar siang. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ataupun malam yang dianugerahkan, malam yang Allah selesaikan segala urusan. Malaikat Jibril dan juga sekalian para malaikat turun membawa perintah daripada Allah, segala urusan selama setahun diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Dan begitu juga urusan anugerah yang hamba-hamba yang Allah pilih untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih juga diberikan pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu khairum, lebih baik pahala dan ganjaran yang Allah nak berikan itu, min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan beribadat kepada Allah. Beribadat dalam keadaan biasa lebih baik pada malam, satu malam je. Anugerah khas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, bukan pada umat-umat yang terdahulu. Bahkan anugerah Lailatul Qadar ini khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Seperti mana ada dikisahkan daripada, seperti mana yang disebut oleh ulama tafsir dalam tafsir Lailatul Qadar ataupun 1000 bulan ini. Ada seorang nabi di kalangan Bani Israel, mengikut riwayat yang menyebutkan Nabi Samuel. Dia merupakan Nabi sebut dalam hadis bahawa ada di kalangan para nabi di akhirat kelak ada yang masuk bersama dengan sekian pengikut yang ramai, seperti mana Nabi Musa
dan yang paling ramai sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di kalangan para nabi ini yang berjalan seorang diri masuk ke dalam syurga tanpa ada pengikut yang mengikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa nabi itu ialah Nabi Samuel. Dia tidak ada pengikut. Bahkan kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Samuel dalam kalangan Bani Israel ni, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kekuatan fizikal, kan. Maka orang Bani Israel pada ketika itu amat cemburu, kan, kepada beliau. Di samping dakwah yang mereka tentang, maka mereka juga ingin bunuh Nabi Samuel. Tapi beberapa kali percubaan digagal dengan kekuatan Nabi Samuel, kan. Dengan rambut dia yang panjang, kekuatan yang ada pada rambut dia yang panjang, kan. Dipendekkan kisahnya. Mereka mendapat tahu kata kelemahan Nabi Samuel ni, mereka menangkap, mereka memotong rambut ni, dan dipotong tangan, kedua tangan, dibutakan mata, dipotong kedua telinga, dipotong kedua kaki yang diikat. Kemudian ketika dia diikat tu, dia mohon pada Allah, wahai Allah, sekiranya kau sembuhkan aku, kau kembalikan segala panca indera aku seperti sedia kala, kau sembuhkan aku seperti sedia kala, dan saya aku akan beribadat kepada kau tanpa berhenti, aku akan berjihad melawan musuh-musuh kau selama 1000 bulan. Maka Allah mengabulkan doanya. Allah kembalikan tangannya seperti sedia kala, kakinya seperti sedia kala, pandangan, mata, telinganya dan sebagainya, rambutnya seperti sedia kala. Dan dia pun menarik rantai yang mengikat sehingga runtuh bangunan yang mengikat, dan matilah segala orang yang ada di situ. Maka dia pun berjihad, berdakwah selama 1000 bulan tanpa henti. Di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada senjata daripada tulang rahang, daripada rahang unta, senjata dia. Ketika dia lapar, dia akan daripada rahang unta ni akan keluar makanan, daging-daging untuk dia makan. Ketika dia minum, daripada rahang unta ni juga akan keluar air untuk dia minum. Itu kelebihan mukjizat yang Allah bagi pada dia. Maka 1000 bulan ini, kan, dianugerahkan seumpama Nabi Samuel ini beribadah, berjihad kepada Allah selama 1000 bulan ini, dia anugerahkan dengan satu malam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganjarannya seperti mana kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Maka disebabkan pahalanya, ganjarannya kita ibadah satu malam sahaja, tapi dapat ganjaran pahala beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan. Kalau kita kira purata sebulan 30 hari, kita darabkan, kita kalikan dengan 1000. Jumlah hari dalam 1000 bulan ini ialah 30,000 hari. Kalau kita tukar kepada hari, 1000 bulan ini menyamai 30,000 hari kita beribadah kepada Allah. Kalau dalam kiraan tahun pula, setahun ada 12 bulan, didarabkan atau dikalikan dengan 83 tahun, sama dengan 996 bulan, kurang lagi 4 bulan. Kalau didarabkan atau dikalikan selama setahun, yang ada 12 bulan, dengan 84 tahun, maka akan dapat jumlahnya 1008 bulan. Jadi takriban lebih kurangnya, atau lebih kurangnya, kira 1000 bulan ini kita selama 83 tahun 4 bulan takriban, lebih kurang. Maka disebabkan ganjaran pahalanya yang dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan, atau jumlah harinya ialah 30,000 hari. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat mustahil untuk sampai kepada 83 tahun 4 bulan kalau dicampurkan. Amat mustahil, kerana umat Nabi Muhammad ni, umat terutamanya kita yang berada di akhir zaman ni, apatah lagi pendek umur. Makin ramai yang mati dalam keadaan muda, kurang daripada 70 tahun. Amat mustahil. Seperti mana umat-umat terdahulu yang sampai ribuan tahun, bahkan mereka boleh beribadat daripada mula akil baliknya sehingganya wafat ataupun mati, mereka tu boleh beribadat
Sedangkan kita walaupun umur 70 tahun, 80 tahun, amat lemah dan kebanyakan terbaring terlantar, tak boleh buat ibadat, rugi umur kita begitu saja. Maka dengan kelemahan yang Allah jadikan pada umat Nabi Muhammad, diutuskan akhir ataupun umat yang bongsu, tapi kelebihannya melebihi umat-umat terdahulu. Bahkan kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Selagi mana ada umat Nabi Muhammad SAW yang ada iman walaupun sebesar zarah sekalipun yang duduk di dalam api neraka diazab, maka selagi itu tidak ada satu umat pun yang boleh masuk surga, melainkan habis semua umat Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah untuk masuk surga, masuk ke dalam surga, keluar daripada api neraka itu masuk dalam surga, barulah umat-umat lain boleh masuk ke dalam surga. Jadi disebabkan umat Nabi Muhammad umur mereka pendek-pendek, maka anugerah yang Allah bagikan kepada umat Nabi Muhammad ni menyamai ataupun melebihi umat-umat terdahulu, seumpama mereka beribadat ribuan tahun. Sedangkan umur kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW ni, kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum min yajuzu dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, a'maru ummati, umur umatku, rata-rata umur umatku ni ma baina 60 ila 70, duduk di antara umur umatku ni antara 60, 70, 70, 70. Itu pun rata umat Nabi Muhammad. Kalau lebih daripada 70 ni dikatakan subsidi lah, lebih anugerah Allah khas. Dalam hadis lain Nabi sebut mereka sudah sampai pada umur 60, 70 ke atas ni, ada kata balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu hari nanti di akhirat, maka tidak ada alasan lagi untuk dia bagi alasan uzur, kerana Allah dah bagi umur yang panjang. Jadi umur umat Nabi Muhammad ni di antara 60 wa 70, 60 hingga 70. Wa aqalluhum min yazuzu dhalik, maka amat sedikit di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang boleh melepasi umur. Kebanyakannya, terutama umat di akhir zaman ni, kebanyakannya kurang daripada tu, bawah 70 dah meninggal dunia. Kalau kita kira umur kita masing-masing, tuan-tuan kira, kalau kita ambil maksimum 70 tu, berapa lagi baki umur kita, masing-masing kita kira. Jadi bila kita berfikir macam tu, ini yang dikatakan Nabi berfikir satu saat adalah kebersamaan ibadah selama 1000 rakaat, ataupun beribadah selama 1000 tahun. Berfikir sejenak. Berfikir ni maksudnya hal-hal selain daripada berfikir kepada hal-hal yang berkaitan ketuhanan dan penciptaan Allah, penciptaan makhluk-makhluk Allah, dan begitu juga berfikir tentang kematian, kerana kita tidak lama lagi untuk hidup di dunia ini, kerana dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang hakikat bagi kita adalah akhirat. Kampung halaman kita adalah akhirat, syurga. Tok nenek kita asal Nabi Adam AS dan Siti Hawa berasal daripada syurga. Inilah tempat kita, kampung kita yang sebenar, bukan kampung-kampung kita sekarang. Itu kampung majaz. Di dunia semata-mata, tempat persinggahan. Tempat persinggahan ni kita tak singgah lama-lama, kita singgah sekejap. Kalau kita nak balik kampung, kita akan singgah di R&R, tempat perhentian sementara. Tuan-tuan tak tidur situ, tuan-tuan tak bawa rumah kat situ, tuan-tuan tak bawa macam-macam kat situ. Tuan-tuan hanya berhenti sebentar untuk solat, mandi dan makan, minum dan sebagainya sementara. Begitulah kita umpama hidup di dunia ini. Umpama dunia ini umpama jambatan ataupun R&R untuk kita kembali kepada kampung kita yang hakikat, yang di akhirat.
Jadi mereka yang berfikir tentang kematian ni, maka mereka nak ambil dunia ni sekadar bekal yang Allah perintahkan untuk kita. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, wajiblah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kamu nak bawa balik kepada aku nanti ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat bekal ni, Allah jadikan kita, bagi kita alat ataupun peralatan untuk kita mencapai darjat ataupun bekal takwa. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa bataghi fima ataka Allah darul akhirah. Wa bataghi, bersegeralah, berebutlah kamu, fima ataka Allah, untuk kamu dapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi darul akhirah, pada negeri akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu lupa, nasibaka minad dunya, akan habuan kamu ataupun peralatan kamu yang aku sediakan untuk kamu mencapai darjah bekal ni, untuk mengumpulkan bekal takwa ni, kan? Wa bitaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang telah, jangan kamu lupa peralatan ataupun tool atau putih, kan? Untuk kita mencapai darjat takwa ini, peralatan, iaitu kata para ulama, ilmu, iman dan amal. Ini tafsir. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu, sebagian orang dia menterjemahkan ini, jangan kamu lupa habuan kamu di dunia, dengan ditunjuk ada signboard, ditunjuk gambar KLCC, kapal terbang, apa, rumah besar dan macam-macam, ditunjuk tu, duit, emas. Bukan tu, tuan. Yang sebenarnya ilmu, iman dan amal, kerana ini alat untuk kita mencapai takwa, darjat takwa. Jadi kita hidup di dunia ni, tujuan kita itu nak cari ilmu, nak cari iman dan amal. Daripada ilmu kita amal, boleh beramal, kerana ilmu, beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Dan daripada ilmu kita juga dilahirkan iman. Allah akan lahirkan iman, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji daripada ilmu. Kalau kita ambil umur purata, kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini, kalau ada antara kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan pada tahun ini ganjaran 83 tahun 4 bulan. Ada kata tahun ni kita Allah kurniakan dengan ganjaran Al-Qadar, malam Al-Qadar ini, ganjaran beribadah selama 83 tahun 4 bulan ni. Andai kata kita dikurniakan pada tahun ini, amin ya Allah. Kemudian pada umur 60 tahun, sitina sana, umur sitina sana, 60 tahun. Andai kata umur kita sekarang ni 60 tahun, contoh, andai kata sekarang ni umur kita 60 tahun, kemudian Allah bagi anugerah 83 tahun 4 bulan, maka 60 dicampur dengan 83 4 bulan ni, jadi umur kita kembali kepada Allah dengan membawa umur ataupun amalan 143 tahun 4 bulan. Padahal kita mati umur 60 tahun. Jadi disebabkan ganjaran Lailatul Qadar yang Allah bagi pada kita, maka kita kembali dengan umur seumpama 143 tahun 4 bulan. Begitu juga kalau kita dianugerahkan ganjaran Lailatul Qadar pada tahun ini, dan kemudiannya pada umur 70 tahun, sebain sana. Anda kata Allah bagi, anda kata sekarang ni umur kita 70 tahun, kemudian Allah bagi sebain sana, umur 70 tahun tu, kemudian Allah bagi pula dengan ganjaran anugerah Lailatul Qadar, kita meninggal dengan pada umur 70 tahun tu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa umur ataupun seumpama umur 153 tahun 4 bulan. Itu anda kata kita mati pada usia 70 tahun. Begitulah seterusnya. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir zaman ini, amat jarang sekali yang sampai umur 100 tahun lebih. Amat jarang sekali, kadang-kadang sekali baru kita dengar ada sikulan-sikulan ni ataupun sikulan yang umur dia 80 tahun, 90 tahun ataupun 100 lebih tahun. Kalau ada pun dah tak boleh buat ibadat, terbaring, terlantar, rugi umur macam ni. Sebab tu kita mohon kepada Allah diberi keberkatan pada umur.
Keberkatan pada umur ni bukan umur panjang semata-mata, bahkan umur yang berkat ni umur panjang. Bahkan umur pendek sekalipun seumpama umur yang panjang, berkat umur tu diisi dengan segala amal ibadah, kan? Umur yang Allah ampunkan dosa dia, mati dalam keadaan diampunkan dosa, mati dalam keadaan i'tiqad, kan? I'tiqad yang betul seperti mana yang Nabi ajar, kan? Itu umur yang berkat. Kalau umur yang panjang sekalipun tak ada pengisian, tak boleh buat ibadat, ilmu pun tak ada, apa yang Allah perintah pun dia tak buat sekalipun, jadi mati dia dalam keadaan sia-sia. Tak perlu kita umur panjang, minta berkat umur, kerana berkat umur tu lebih panjang daripada umur yang panjang. Kalau ada pun dah tak kuat, dah tak kuat dah, terbaring, terlantar, sakit, nyanyuk dan lain-lain. Nak buat ibadat pun tak boleh harap orang, harap anak-anak. Kalau ada pun kita terbaring, terlantar, harap anak-anak untuk basuh berak kencing kita, untuk bagi mandi kita. Hidup kita menyusah orang. Bukan semua anak yang Allah bagi kelebihan dan keikhlasan untuk jaga kita. Walaupun kita yang lahirkan, kita yang didik dia, kita yang keluarkan belanja dia untuk segala belajar, kehidupan dia, pelajaran dia dan sebagainya, kita uruskan. Tapi andai kata seorang bapa dan seorang mak boleh jaga anak 10, 12, 13, berbelah orang, tapi seorang anak belum tentu boleh jaga kita. Andai kata kita sakit, terbaring, terlantar, bukan semua anak boleh buat. Bahkan kemungkinan biasa yang kita dengar, banyak anak yang ramai ni ditendangnya. Contohnya kita lah, isteri kita dah meninggal, tinggal kita je, sakit terlantar, berak kencing, orang nak kena urus dengan sakit ni macam-macam yang ada pada kita. Anak yang ramainya akan tendang kita semacam bola tu. Anak pertama akan tendang pada anak yang kedua, saya tak boleh jaga, saya sibuk, tendang pada anak ketiga, begitu seterusnya. Tak semua anak yang boleh jaga. Bahkan lebih buruk lagi, mungkin dihantar kita ke rumah orang tua, ataupun lebih buruk lagi, ditinggal kita di mana-mana, di bawah jabatan, di tepi sungai dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi tak perlu umur panjang, minta pada Allah umur yang berkat. Maka Nabi SAW amat menitik beratkan kita dan menyuruh kita umatnya bersungguh-sungguh untuk mencari, yakni mencari dengan beramal ibadah di dalam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Mencari Lailatul Qadar ni bukan menunggu-nunggu, mencari, menengok tanda-tanda di langit dan menengok tanda-tanda tu, tanda-tanda ni, itu bukan mencari. Mencari Lailatul Qadar dengan mengisi dengan pengisian amal ibadat. Seperti mana kita sebut sebelum ni, 4 amal ibadat yang utama, yang kita tak boleh tinggal di dalam bulan Ramadan. Banyakkan solat sunat, solat tarawih di beberapa hari yang tinggal ni, jangan tuan-tuan tinggal lagi solat tarawih. Kalau tuan-tuan balik ke rumah pun, anda kata tuan-tuan ada kekuatan lagi, sambung lagi solat, banyakkan solat. Main sunat terutama semayang, solat tarawih, jangan tinggal. Kerana solat tarawih ni tak ada bulan-bulan lain melainkan dalam bulan Ramadan. Disebut qiyam Ramadan ataupun mendirikan Ramadan tu, kata para ulama, kebanyakan ulama, ialah solat tarawih. Anda kata tuan-tuan malas, lemah untuk sembahyang tahajud dan lain-lain solat ni, tuan-tuan jaga solat tarawih, tuan-tuan dah dikira beribadat malam. Anugerah ni tak ada dalam bulan-bulan lain melainkan dalam bulan Ramadan. Dan kalau tuan-tuan sungguh-sungguh jaga solat tarawih ni, dan Allah akan bagi, dalam hadis Nabi sebut, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mendirikan dengan amal ibadah, yakni para ulama kata solat tarawih, sungguh-sungguh jaga iman, dengan penuh keimanan kepada Allah, dan betul-betul atas dasar iman kita, bukan atas dasar terpaksa, malas dan sebagainya. Betul-betul atas dasar iman, yakin kita kepada Allah Subhanahu, dan janji-janji dan iktisaban, dan juga amat-amat berharap atas ganjaran dan kurniaan yang Allah nak bagi kepada kita di akhirat itu dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita jaga amal ibadat, Allah nak janjikan kita, nak ampun dosa kita. Allah janjikan kita untuk lepaskan kita daripada azab api neraka. Allah janjikan kita untuk hapuskan segala dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar.
Dan Allah janjikan kita untuk dibebaskan daripada azab api neraka, azab kubur. Dan kita yakin betul-betul kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada umat, kepada umul mukminin, kan? Seperti mana yang Nabi SAW ajarkan kepada ibu segala mukmin, iaitu Sayyidatina isteri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW, sekiranya andai kata aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa ataupun apakah yang perlu aku ucapkan? Kata Nabi SAW, perbanyaklah kamu bi'akasari qawlu, perbanyaklah kamu akan mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa, kamu kasih, kamu suka mengampunkan akan hamba-hambamu yang memohon keampunan kepada kau dengan ikhlasnya, dan mengharapkan diampunkan segala dosa-dosa mereka, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada mereka sedar ataupun mereka tidak sedar, ataupun sengaja ataupun tak sengaja, dengan ikhlas mohon keampunan kepada Allah. Dan jadi orang-orang macam ni, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Aku amat-amat berharap kepada engkau diampunkan segala dosa-dosa, maka ampunkanlah dosa aku. Fa'fu anni. Diperbanyakkan, jadikan zikir. Doa ni bukan sekadar 10 malam terakhir, tuan. Bahkan bermula pada awal Ramadan lagi perbanyakkan. Bahkan kita jadikan zikir bukan sekadar doa kita mohon selepas sembahyang 5 waktu ni. Bahkan kita jadikan zikir atau wirid, dan perbanyakkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kebanyakan. Dan ulama tambah pula doa ni, seperti mana yang imam baca dalam solat, selepas solat tu, dan Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah. Tambah, ya Allah, aku mohon keredaan kau dan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar, dan kami berlindung, kami minta jauh daripada sakhatika, murka kau, marah kau kepada aku, dan jauh daripada api neraka. Allahumma innaka afuwun, dan sesungguhnya kami mohon kepada engkau akan Allahumma innaka, sesungguhnya sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa, kau kasih, suka mengampunkan akan dosa-dosa. Fa'fu anni, ataupun kalau kita jadi imam, fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa aku. Wala jami'al muslimin wal muslimat, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, muslim lelaki, mukmin lelaki, mukmin perempuan, wal mu'minin wal mu'minat al ahya, sama ada yang masih hidup, wal amwat, ataupun yang telah meninggal dunia. Bi rahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmat kau Tuhan yang maha murah lagi maha penyayang. Perbanyakkan doa, tuan. Maka doa ini di sepanjang bulan Ramadan kita jadikan zikir ataupun wirid siang dan malam bulan Ramadan, terutama sekali 10 hari dan 10 malam yang terakhir. Doanya khusus, tuan perbanyakkan di siang hari 10 baki yang terakhir, di dalam 10 yang terakhir ni, tuan perbanyakkan doa ni, minta kepada Allah, minta ampun dosa. Istimewanya 10 hari dan 10 malam yang terakhir ini, kita diperintahkan, kita digalakkan untuk banyak pohon ampun dosa, minta jauh daripada api neraka, minta jauh daripada azab kubur. Kata para ulama, jika kita betul-betul benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, andai kata kita betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul beriman kepada hari akhirat, hari yang Allah janjikan pembalasan, sama ada balasan buruk ataupun balasan baik, balasan buruk dengan azab di akhirat. Orang yang dapat azab di akhirat ni, bermulanya bukan di akhirat, bermulakan bahkan di dalam kubur lagi dia dah diazab. Orang yang dijanjikan azab
di dalam kubur dia dah mula merasakan azab, dibukakan azab ataupun lubang-lubang daripada api neraka, dah dimula dibuka kepada dia di alam barzakh. Begitu juga kembali bangkit daripada kubur besok, di mahsyar pun dia diazab dengan ditenggelamkan di dalam peluh, lautan peluh, bahkan duduk di dalam panas bersama-sama dengan ribuan jutaan manusia di situ. Jadi kata para ulama, kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari akhirat, kalau dia betul-betul beriman, maka sudah pasti dia akan bersungguh-sungguh beramal ibadah. Itu tanda orang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, yakin dan percaya 100%. Itu disebut iman. Dalam bab iman tidak ada kompromi, tuan. Dalam bab lain mungkin ada kompromi lagi, tapi dalam bab iman 100%. Itu disebut iman. Walaupun kita ada keraguan, walaupun 1% sekalipun, tidak dikatakan beriman. Dalam masalah akidah, kalau ada ragu-ragu, masih kafir lagi. Ini betul-betul kita sungguh-sungguh kena jaga, terutamanya bab iman. Dalam bab iman, walaupun 1%, walaupun sebesar zarah sekalipun ragu, dia masih dikatakan kafir. Dalam bab iman, keimanan ni kepada Allah dan kepada Rasul, pada hari akhirat, pada azab kubur dan sebagainya, syurga, neraka semua, keimanan mesti 100% itu. Walaupun sebesar debu sekalipun tidak boleh ada ragu. Selagi mana ada keraguan, selagi itu kita kena keluarkan keraguan daripada diri kita. Kerana syaitan masih boleh menguasai kita. Andai kata kita masih ada keraguan yang ditakuti kita mati dalam keadaan tercabut iman, dalam keadaan tidak ada iman. Auzubillah. Jadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat pembalasan, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh buat amal ibadah sebagai bekal untuk dia kembali kepada Allah. Bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan segala dosa-dosanya dan dijauhkan daripada azab kubur dan daripada azab api neraka, dan bersungguh-sungguh minta untuk masuk ke dalam syurga. Inilah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang nak masuk syurga. Kalau kita betul-betul nak masuk syurga, pasti kita akan bersungguh-sungguh, bukan atas dasar keyakinan semata-mata, bahkan kita bersungguh-sungguh. Kalau yakin sekalipun tadi tak ada tindakan, tak ada amal, maka ini pun bukan termasuk dalam kategori orang yang yakin. Walaupun dah cukup yakin, tapi tak ada tindakan. Mesti ada yakin dengan tindakan, baru dikatakan iman, takwa. Jadi orang yang nak betul-betul masuk syurga, pasti dia akan bersungguh-sungguh. Petang lagi dia duduk di dalam bulan Ramadan, penuh berkat, Allah masih bagi kesempatan nyawa untuk dia beramal ibadah, menambah bekal, berbanding dengan orang yang dah meninggal ataupun dah kembali ke rahmat Allah ni, mereka dah terhenti amal, segala amal ibadah mereka dah terhenti. Bahkan kita masih ada peluang lagi. Kalau mereka meninggal dalam umur 60 tahun, maka setakat tu lah. Kalau 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, setakat tu lah. Tapi kita masih ada lagi modal yang Allah bagikan, iaitu modal umur, untuk maka gunakanlah sebaik-baik. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh nak masuk syurga, maka tunjukkan, buktikan bahawa kita betul-betul bersungguh-sungguh nak masuk syurga. Betul lagi kita duduk dalam 10 yang terakhir. Dan kalau kita memandang remeh untuk beramal ibadah di bulan Ramadan, sama ada kita kata bulan Ramadan ni sama aja macam bulan-bulan lain, ataupun kita buat perangai seperti mana bulan-bulan lain. Ramadan ni macam bulan-bulan lain, kita dengan tak belajar, tak menuntut ilmu, dengan tak datang solat berjemaah, tak menuntut ilmu, tak beramal ibadah, seperti mana bulan-bulan lain. Maka rugilah orang-orang macam ni. Ini bukti yang kita tidak mahu masuk surga. Jadi orang-orang yang macam ni, kalau dia rasa bulan Ramadan ni sama macam bulan-bulan lain, dia layan bulan Ramadan ni, ataupun dia anggap bulan Ramadan ni seperti mana bulan-bulan lain, maka ini tanda-tanda orang yang tak mahu masuk surga. Walaupun kalau kita tanya dia nak masuk surga, dia kata dia nak masuk surga,
kalau kita tanya dia, tapi pada hakikatnya dia tidak mau masuk surga. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kullu ummatin yadkhulul jannata, setiap seorang daripada umatku tak terkecuali semua pasti akan masuk surga. Nabi kata, illa man aba, melainkan orang yang tak mau. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang ramai-ramai ni, walaupun dia dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga, tapi ada juga yang tak mau masuk syurga. Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tak mau ni? Adakah jenis manusia yang jenis tak mau masuk syurga ni? Sahabat tanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, barang siapa yang taat kepada aku. Barang siapa yang taat kepada Rasul ni berarti dia taat kepada Allah. Syarat untuk kita beriman kepada Allah ni tidak melainkan mesti melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Quran, tidak sah keimanan kita terus pergi kepada Allah tanpa melalui seperti mana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan-jalan yang ditunjuk oleh para nabi dan para sahabat dan juga ulama-ulama yang mengikuti mereka jalan-jalan para nabi. Jadi in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu betul-betul kasih cinta kepada Allah, kalau kamu betul-betul cinta kasih kepada Allah, fattabi'uni. Dan ini Nabi suruh, Nabi Allah Subhanahu wa taala perintah suruh Nabi cakap dalam Quran ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu betul-betul kasih cinta kepada aku, kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kamu ikut Nabi, kamu cinta kepada Nabi. Tanda cinta kepada Nabi itu kita ikut apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi perintah, dan kita buat apa yang Nabi larang, kita tinggal. Itu cinta. Dan cinta juga menyebabkan kita mengikut orang yang kita cinta, sama ada dari segi luarannya, zahirnya, batinnya, percakapannya, perbuatannya, kita akan ikut orang yang kita cinta. Itu tanda cinta. Jadi tak dapat tidak, untuk taat, untuk dapat kasih Allah ni mesti mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, barulah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Jadi orang yang taat kepada aku, dakhala jannah, orang yang taat kepada aku ni, orang ni nak masuk syurga, boleh masuk syurga. Wa man asani, barang siapa yang terhaka, ingkar kepada perintahku, faqad abah, maka demi sesungguhnya abah, orang ni dia tak mau. Orang yang menyalahi perintah Nabi ni termasuk orang yang mensia-siakan pahala yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan ni. Kerana Nabi sebut sendiri, Nabi yang sebutkan ganjaran pahala dalam bulan Ramadan, sekian-sekian ibadat kita buat, kita akan dapat sekian-sekian pahala. Dan awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, dilepaskan dari api neraka. Dalam 10 terakhir Allah bagi kepada kita Lailatul Qadar, dan macam-macam ganjaran yang Allah sebut dalam bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan Nabi sebut. Berarti kalau kita sia-siakan, kita pandang remeh, maksudnya kita asal, kita derhaka kepada Nabi, kita menyalahi perintah Nabi. Maka orang ni termasuk orang yang abah, yang tak mau masuk syurga. Sedangkan ganjaran pahala yang Allah janjikan di depan mata, terbuka luar depan mata, bahkan kita sia-siakan. Sedangkan offer lain, diskaun lain, kita berebut-rebut. Kita bulan raya ni tuan, diskaun-diskaun, pantang ada diskaun, pantang ada jualan offer murah sana, kita berebut, sanggup. Kita berhempas pula bersusah payah, dan tambah-tambah dengan jam kereta kita sanggup. Tapi offer yang Allah bagi dengan mudah, tak perlu bersusah payah pun, datang beribadah kepada Allah, berzikir, bersembahyang dan sebagainya, mudah. Tapi bagi Allah, bagi insan-insan yang Allah pilih, maka kita banyak minta kepada Allah, terutama bulan Ramadan ni, supaya kita termasuk di kalangan orang yang Allah pilih, hamba yang Allah pilih, untuk Allah ampunkan dosa, untuk Allah lepaskan kita daripada azab api neraka. Orang yang Allah tak pilih, maka Allah akan biarkan mereka lalai, leka dengan benda-benda lain. Jadi orang yang mau masuk surga ni, mereka bersungguh-sungguh. Orang yang tak mau masuk surga ni, mereka memandang remeh bulan Ramadan ni.
Walaupun pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merahsiakan bilakah malam Lailatul Qadar, asalnya tersebut dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bilakah tarikh Lailatul Qadar sebenarnya. Tapi kita baca dalam hadis ketika Nabi keluar daripada rumahnya untuk bagi tahu bilakah Lailatul Qadar, Nabi tengok ada dua kumpulan sahabat yang yang bertelingkah Lailatul Qadar ni. Ada yang kata sekian, ada yang kata sekian, ada yang kata sekian, ada yang kata sekian. Tapi Nabi merahsiakan ketika itu. Walaupun pada ilmunya, pada ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sudah pun memberitahu kepadanya. Pada hakikatnya di sisi ilmu Nabi ni, Allah dah bagi pengetahuan tentang bilakah Lailatul Qadar. Sabit dengan hadis yang sahih. Akan tetapi untuk mendapatkan ganjaran pahala 83 tahun 4 bulan ini, bukanlah hanya beribadah pada malam yang tertentu sahaja. Antara tujuan yang Nabi rahsiakan malam Lailatul Qadar ni, supaya kita tak tumpu pada hari-hari yang tertentu yang Nabi sebut tu. Bahkan Nabi tak memberitahu, bahkan Nabi tunjuk kepada kita. Nabi mula beribadah dalam bulan Ramadan, daripada awal Ramadan lagi Nabi dah bersungguh-sungguh. Bahkan di hujung Ramadan 10 terakhir tu Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi, dengan memperbanyakkan lagi, mempergiatkan lagi sedekah, infak, memperbanyakkan solat malam, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Dan dalam bulan-bulan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalaki ataupun bertadarus dengan Jibril alaihi salam sekali. Tetapi pada bulan Ramadan tiap-tiap malam Nabi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertadarus, tasmi', talaki, membaca Al-Quran, semak bacaan. Jadi bukanlah kita tumpu hanya hari-hari tertentu. Bahkan kita lah ni terbalik kan? Kita tumpu pada awal Ramadan. Tumpu, banyak orang datang sembahyang, solat tarawih, penuh masjid, surau dan sebagainya. Tapi di hujung mereka dilalaikan dengan benda-benda lain. Masjid surau makin sunyi, makin sepi, tinggal beberapa orang. Jadi ini terbalik. Patutnya di awal lagi kita dah bersungguh, kekalkan kita punya semangat tu sehingga ke hujung. Hendaklah bermula daripada awal Ramadan lagi dan dilipat gandakan pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini boleh saja berlaku pada malam-malam yang lain daripada malam-malam yang ganjil, dan pada 10 malam yang terakhir. Jadi walaupun Nabi pernah, pada hakikat Nabi pernah sebut di malam-malam tertentu malam Lailatul Qadar ni, tapi hadis yang umum yang Nabi sebut Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 yang terakhir di malam-malam yang ganjil. Jadi carilah kamu di malam-malam yang ganjil. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, altamisuha fil asril akhirih witra. Bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, fil asri, pada 10 akhirih, 10 yang akhir, witra, 10 yang akhir daripada bulan Ramadan ni, malam yang ganjil. Jadi sebenarnya bilakah betul-betul Lailatul Qadar? Bagi kita yang betul-betul mencari Lailatul Qadar ni, kita nak tahu juga bila malam yang patut kita lipat gandakan amal ibadat bersungguh-sungguh berbanding dengan lain-lain malam kita bersungguh-sungguh juga. Tapi malam yang tertentu yang Nabi sebut ni, lebih-lebih lagi kita all out, kata orang kita ni, bersungguh-sungguh lagi. Jadi bilakah betul-betul sebenarnya Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ni? Sikit lagi mana? Antara ringkasan daripada hadis-hadis yang sahih tersebut dalam hadis yang sahih, ringkas-ringkas. Antaranya hadis riwayat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, carilah malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan. Nabi sebut 23 Ramadan. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tuntutlah, carilah Lailatul Qadar pada malam 17
malam 21 dan malam 23 Ramadan. Hadis lain. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, carilah malam Al-Qadar pada malam 24 Ramadan. Nabi sebut awal tadi 23, 71, malam 17, malam 21, malam 23. Dalam hadis ini malam 24. Dan dalam hadis yang lain riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, carilah malam Al-Qadar pada akhir malam Ramadan. Ini Nabi sebut akhir, hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bukan malam 1 Syawal, hari terakhir ataupun malam terakhir bulan Ramadan. Itu dikatakan malam Al-Qadar. Di antara semua pendapat yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pendapat yang terkuat mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar berlaku, dan banyak yang berlaku melalui cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman daripada para ulama-ulama, sama ada ulama-ulama yang dulu salafus soleh ataupun yang kini, terkini. Hujah-hujah mereka amat banyak. Antara riwayat yang mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, pernah dikatakan dalam riwayat yang sahih, Ibnu Mas'ud kata Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Malam ni tuan, ini 26 hari kita puasa kan? Malam ni tuan, malam 27 Ramadan ni banyak sekali riwayat tuan. Dalam kitab-kitab, sama ada kitab-kitab dulu, kitab-kitab sekarang, disebutkan banyak cerita-cerita riwayat yang orang yang dapat Lailatul Qadar ni malam dapat pada malam 27 Ramadan. Kalau kita nak bayar zakat fitrah pun malam ni paling afdal, malam 27 Ramadan. Dalam riwayat lain daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Malam 27. Riwayat-riwayat ini disokong oleh pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa surah Al-Qadar ada 30 kalimah ataupun 30 perkataan. Kalau tuan-tuan kira, inna 1, anzalna 2, fi 3, lailatul 4, Al-Qadar 5, wama 6, adraka 7, ma 8, lailatul qadr 9, 10, lailatul 9, qadr 10, lailatul 11, Al-Qadr 12, khairun 13, min 14, alfi 15, syahri 15, tanazzalu 16, al-malaikatu 17, waruhu 18, fiha 19, biizni 20, rabbihim 21, min 22, kulli 23, amrin 24, 25 lagi sila kira. Inna anzalna, kalau kita kira lah, kita kira inna anzalna fi lailatul qadr sampailah salamun hiya hatta matla'il fajr, ada 30 kalimah yang asing-asing. Salamun 26, hiya 27, hatta 28, matla'il 29, fajr 30. Jadi kata Ibnu Abbas, surah Al-Qadr ada 30 kalimah, 30 perkataan. Manakala kalimah yang ke-27, kalimah yang ke-27 hiya, dhamir, kata yang menunjuk kepada sesuatu. Hiya ni merujuk kepada malam. Salamun hiya, adapun salam kesejahteraan tu hiya merujuk kepada malam itu. Dhamir ni merujuk kepada malam itu. Hatta matla'il fajr, sehingga matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Jadi hiya di sini adalah kalimah yang ke-27 yang merujuk kepada malam itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalimah hiya itu dhamir yang merujuk kepada malam itu, yang merujuk kepada malam Al-Qadar. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata ini bukti menunjukkan malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27 berdasarkan surah Al-Qadar. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia cari pada malam ke-27.
Carilah kamu Lailatul Qadar pada malam ke-27 Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di umumnya kan, daripada riwayat, banyak lagi riwayat tentang. Kalau hadis yang sahih Nabi sebut malam ke-27, dan para sahabat pun banyak yang dapat Lailatul Qadar, bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis pun Nabi sebut pada satu ketika para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam pada malam tu. Mereka sembahyang pada malam tu, lantai masjid Nabi ni tanah. Pada malam tu mereka beribadat, hujan turun dengan lebat sehingga bertakung-takung air di atas tanah tu. Dan Nabi sujud di atas tanah yang ada air sehingga melekat tanah dan air di muka Nabi. Dan kata Nabi, kata para sahabat, Nabi kata malam ini adalah malam Al-Qadar. Dan para sahabat kata malam itu ialah malam 27 Ramadan. Sebutlah hadis. Jadi banyak riwayat mengatakan malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Malam ni tuan. So sebut banyak ibadat, banyak minta pada Allah Lailatul Qadar. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kurnia kepada kita dan kejaran Lailatul Qadar. Dan andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah Ramadan kita yang terakhir, maka kita dah dapatkan jaran 83 tahun 4 bulan sampai dengan umur kita, maka ibadah kita mungkin ratusan tahun. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita kali ini adalah Ramadan terbaik berbanding dengan Ramadan kita yang telah lalu, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran Lailatul Qadar, dan diampunkan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dan dilepaskan kita daripada azab kubur, dan dilepaskan daripada kita dan dipadamkan nama kita daripada tulisan nama kita di pintu api neraka. Asalnya kita ditakdirkan untuk masuk dalam neraka, tapi disebabkan berkat bulan Ramadan ni, maka Allah memadamkan nama kita berkat kesungguhan kita, keikhlasan kita, mohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Kerana manusia ni tak boleh lari pada dosa. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu min ummati khata. Setiap daripada manusia, daripada umat pun berdosa, semuanya salah. Melainkan Nabi sahaja yang manusia yang dibersih, dimaksumkan daripada dosa-dosa, sama ada dosa terdahulu ataupun dosa kemudian. Selain daripada Nabi ni, kita ni tak ada yang maksum. Semuanya setiap saat buat dosa. Jadi setiap saat kita tak boleh putus minta kepada Allah diampunkan dosa-dosa. Bukan sekadar dosa-dosa kita saja kita minta ampun, bahkan dosa-dosa yang orang yang hampir dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan kerabat kita, bahkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, mohon ampun kepada Allah dengan berkat Ramadan ni. Kita bukan nak masuk surga seorang ni, bahkan kita nak masuk beramai-ramai. Bahkan semua orang yang kita kenal, yang hampir dengan kita, bahkan orang yang kita kenal di dunia ni, bahkan kita nak masuk sekali dulu dalam surga. Itu impian kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Ramadan ini, wa balighna ila akhir Ramadan, dan sampaikanlah kami hingga ke akhir Ramadan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami Lailatul Anugerah, malam Al-Qadar ini, ya Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami malam anugerah, malam Al-Qadar ini, ya Allah. Fi hazihi sana, pada tahun ini, wa fi kulli sana, dan juga pada tiap-tiap tahun, ya Allah, kurniakan kepada kami anugerah malam Al-Qadar. Selagi mana ada hayat kami ini, kau kurniakan kepada kami. Selagi mana ada hayat kami dan kami bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah, kurniakan kepada kami anugerah malam Al-Qadar, ya Allah. Tiap-tiap tahun selagi mana umur kami ada, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Kau akan syurga, akan keridaan Kau dan syurga Kau, ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami minta berlindung, kami minta jauh daripada murka Kau, marah Kau, dan kami minta berlindung pada api neraka, ya Allah. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Kau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Kau suka kasih mengampunkan akan hamba-hamba-Mu.
akan kami-kami ini yang mohon keampunan ya Allah. Fa'fu 'anna, maka ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wa 'an walidina, begitu juga ampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sama ada kedua ibu bapa kami ataupun kedua ibu bapa mertua kami ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Wal jami'al muslimin wal muslimat, begitu juga ampunkan segala dosa-dosa muslimin dan muslimat, dan wal mu'minin wal mu'minat, dan al ahya minhum wal amwat, sama ada mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah, dengan rahmat Kau ya Allah, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Allahumma ihfazna bil Qur'ani qa'iman, Allahumma ihfazna bil Qur'ani qa'iman, Allahumma ihfazna bil iman raqidan wa la tasmit bi aduwan wala hasidan. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. وإلى الله منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.